بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعم الغراء وآلائه تترى. والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد المخصوص بجزيل البشرى وعلى آله وصحبه الذاكرين الله كثيرا في السر والجهر. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وارفع لي قدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فقال المصنف الإمام قطب العلوم أبو حامد الغزالي رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وبعلومنا وبعلوم سائر الصالحين في الدار الآمين. Berkata Al-Imam Qutbul Ulum Abu Hamid Al-Ghazali, semoga Allah meridai beliau, meridai kita, ibu bapa kita, guru-guru kita, zuriat kita, dan memberi manfaat, memberi berkat kepada kita dengan ilmu-ilmu beliau di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang diterjemahkan oleh almarhum birahmatil hayyul qayyum Allah yarham Syekh Fahmi Zamzam Al-Maliki. Semoga Allah meluaskan pusara beliau, menjadikan pusara beliau taman-taman syurga. Amin ya rabbal alamin. Muka surat sehingga kata-kata beliau, dan jikalau engkau sembahyang subuh, betul? Jika engkau sembahyang subuh, maka bacalah kunut. Ini mazhab kita, kecuali mazhab dua ya, Hambali dan Hanafi. Ini dua tak ada kunut subuh. Bagi dalam dua mazhab ni tiada kunut subuh. Yang kunut subuh dua mazhab, Syafi'i dan Maliki. Bezanya mazhab Maliki kunut sebelum rukuk. Contoh kalau pergi Maroko tu 90% mazhab Maliki. Belah-belah Afrika tu banyak mazhab Maliki. Kalau sembahyang subuh, dia kunut sebelum rukuk, habis surah lah. Fa idza faraghta fansab ila rabbika farghab. Kalau kita Allahu akbar, dia tak Allahumma hdina fiman hadait. Dah habis kunut, boleh rukuk. Allahu akbar. Kunut juga subuh, tapi sebelum rukuk. Tu mazhab Maliki, mazhab yang sembahyang luruh tu. Dia tak gitu tu kan. Sembahyang tegak itu je. Dia tak peluk tubuh. Kat Mekah tu nampak kan. Jadi dia akan kunut, mazhab Maliki akan kunut sebelum rukuk subuh. Rakaat tu kedua tu. Mazhab kita selepas rukuk. I'tidal rakaat kedua. Angkat tak angkat. Dia cuma peluk tubuh tu tak ada. Dia tak, mazhab dia tak sunat. Tak sunat letak tangan gitu. Dia lepas takbir Allahu akbar, luruh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Hati tu. Kalau kita main lalu je kan, kan kena tahan. Lepas tu kita tengah sembahyang tu. Kadang kita lalu depan, kita ingat dia tengah termenung ke apa kan. Tak. Tengah sembahyang. Kita kadang-kadang tahan kita. Faham tengah sembahyang. Ini mazhab Maliki. Rahimahullah. Okey. Jadi kunut tetap dibaca oleh dua mazhab, Maliki, Syafi'i. Yang tak baca kunut subuh, Hanafi, Hambali. Mekah tu Hambali. Sebab kita tak kena kunut subuh Mekah. Bukan sebab dia Wahabi, tak. Mazhab Hambali, kat mana pergi pun mazhab Hambali, dia tak ada kunut subuh. Dia bagi dia tak sunnah. Kita sunnah. Kita ikut imam kita lah. Sudah Imam Syafi'i dah kaji, dalilnya sangat kuat. Bagi kita lah, bagi dia orang tak nak ikut terpulang. Tapi pun bukan wajib. Tak nak baca pun tak apa. Kunut subuh punya sunnah ab'ad. Sunat yang sangat hebat, seakan-akan dia ab'ad, seakan-akan dia sebahagian dari solat. Itu sebab bila tinggal pun dituntut sujud sahwi.
supaya cover, tutup kekurangan itu. Umpama dah cacat kan, umpama 2 tangan tinggal 1 tangan, macam mana nak cover balik, bagi tumbuh tangan balik? Sujud sahwi. Tak sujud sahwi tak apa, kekal cacat gitu lah. Itu fungsi sujud sahwi. Sujud sahwi pun tak wajib. Kaul yang kuat, pendapat yang kuat, sujud sahwi pun tak wajib. Ada yang kata wajib, tapi yang kuat tak wajib. Nak sujud-sujud, tak nak sujud tak apa. Tapi rugilah, kekal apa? Kekal cacat gitu, tak ditampal. Kekal kekurangannya kekal. Itu mana ab'ad, sunat ab'ad. Sunat yang sangat penting, sangat-sangat yang hebat, sehingga dia dianggap ab'ad, sebahagian. Ba'ad tu sebahagian dari solat. Macam rukun, tapi bukan rukun. Rukun tinggal batal, sunat tinggal tak batal. Tapi itu sangat penting. Bacalah kunut. Apa saja doa boleh. Kunut tu maksudnya dia punya guideline kunut ni, doa apa saja boleh. Doa apa saja boleh. Kalau pandai bahasa Arab buat dah. Asalkan ada pujian dan doa. Bisa ada 2 unsur ni, pujian dan doa. Sebab ada kunut pendek. Kunut pendek tu lengkap dah tu. Allahumma ghafirli ya ghafur, Allahumma arhamni ya rahman, Allahumma akrimni ya karim. Apa saja. Kalau pandai bahasa Arab kan. Allah apa lagi? Kalau Allah ya latif, Allahumma altuf bi ya latif. Apa lagi nama Allah? Allahumma sallimni ya salam. Salimni ya salam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahu akbar. Selesai. Itu kata kunut pendek. Kat kunut panjang, kunut panjang bukan. Kunut bukan. Pendek tu yang kita cerita aja, cukup ada satu doa, satu pujian. Ya apa tu, ya Ghafur tu, wahai zat yang Maha mengampun, tu apa? Pujian. Ya Ghafur, wahai zat yang Maha pengampun. Ighfirli, Allahumma ighfirli, doa. Allahumma ighfirli, doa. Ya Ghafur, pujian. Sudah cukup, sah sekunut. Allahumma ighfirli ya Ghafur. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Tujuh. Bosan tu kau pula. Besok apa nak minta? Nama Allah tu semua boleh buat doa. Nama Allah 99 tu hampir semua, rasanya kalau orang pandai semua tu boleh buat doa yang sesuai dengan makna dia. Ya Rahman, yang Maha Pemurah, pengasih. Yang Maha Pemurah kita kata. Jadi irham. Kau kata je irham. Allahumma arhamni. Ya Allah, rahmati aku. Kasihi aku. Kesihani aku. Ya Rahman. Cukup. Allahumma arhamni ya Rahman. Dapat satu kunut lagi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Selawat lain ya. Selawat tu sunat abad lain. Selawat selepas kunut tu sunat abad lain. Kunut sunat abad lain. Ada berbelas sunat abad ni kan. So dipisah-pisahkan. Jadi selawat, tak baca selawat, satu sunat abad yang kita tinggalkan lagi. Apa lagi? Ya Allah, ya Rahman, ya Malik. Malik tu tak kena diri aja, boleh je minta, kan? Ya Allah, beri aku milik dunia ni, kata boleh je. Apa lagi? Ya Kudus, ya Allah, sucikan hatiku, boleh. Allahumma qaddis qalbi, ya Allah, sucikan hatiku. Ya Kudus, ya Kudus, qaddis qalbi, sucikan hatiku. Ya Kudus, apa lagi? Ya Salam, yang selamat, yang beri keselamatan. Allahumma sallimni, ya Allah, selamatkan aku. Ya Salam. Apa lagi? Ya Salam, ya Mukmin, yang memberi keamanan. Allahumma aminni, ya Allah, amankan aku. Kalau kita ketakutan, khususnya Covid, mungkin takut kan. Banyak aja doa tu. Allahumma aminni ya Mukmin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tu kuduk-kuduk pendek. Semua dalam Asmaul Husna tu boleh pakai doa. Memang disuruh oleh Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah ada nama-nama terbaik, berdoalah kalian dengannya. Ini tawasul. Tak ada khilaf. Boleh tawasul dengan nama Allah. Sebelum minta sebut nama Allah dulu. Atau lepas minta sebut nama Allah. Ya Allah, amankan aku ya Mukmin. Wahai zat yang memberi keamanan. Ya Muhaimin, zat yang maha memelihara. Ya Allah, pelihara aku, jaga aku. Allahumma haiminni. Ya Muhaimin. Ya apa lagi? Ya Latif, yang maha berlemah lembut. Ultuh bi. Apa lagi? Ya Basit, ubsut alayya.
rizqa. Basit yang meluaskan rezeki, kan? Jadi minta apa? Minta luas rezeki. Ubsut alayya ar-rizqa. Allahumma ya basit ubsut alaina. Allahumma ubsut alaina rizqa ya basit. Apa lagi? Ya basit, ya apa lagi nama Allah? Ya qabid, jangan. Qabid yang menyempitkan, bukan minta apa. Boleh juga sempitkan rezeki haram. Boleh juga sebenarnya. Ya wasi', yang luas, yang maha luas. Yang maha luas kita minta apa? Boleh aja, wasi'li fi dari. Ya, luaskan aku dalam rumah aku. Ya, rumah kecil rasa luas. Ada orang rumah besar rasa sempit. Ada doa Nabi tu, wasi'li fi dari, ya Allah bagi aku rasa luas dalam rumah aku. Walaupun rumah Nabi tu kecil ya, tapi masya-Allah rasa macam duduk istana. Tak nak keluar-keluar. Ini rumah besar pun rasa macam duduk panas neraka kan, rasa nak keluar je kan. Boleh macam-macam je kalau pandai lah. Apa lagi nama Allah tu? Banyak. Ya Syafiq. Ya Syafiq. Ada nama Ya Syafiq? Syafiq ke Syafiq? Syafiq, ya ke? Ada ke Syafiq? Ya Syafiq. Ada kot. Kalau Syafiq pakai qaf. Yang maha mengasihani lah. Ashfiq. Dia punya doa dia Ashfiq alaina. Ashfiq alaina. Berapa? Kasihanilah kami. Ya Syafiq. Wa ya Zat yang maha penyayang, sayangilah kami. Syafiq pakai qaf Apa lagi? Ya Hadi, yang memberi hidayah. Ihdina. Allahumma hdina ya Hadi. Apa lagi? Ya Karim, ya Karim, ya Karim yang maha mulia. Akrimni, muliakan kami. Akrimna ya Karim. Apa lagi? Ya Karim. Dia panduan yang fi'il amal tu nak beratas pada bawah. Itu tengok dia PL ni dia ada dia punya wazan dia. Kena hafal wazan tu. Tu masalah orang kita ni payah nak hafal. Otak dah berbual kan. Mana nak hafal? Kena hafal tu betul lah. Word by word lah. Muliakan akrim. Akrim ni. Muliakan kami. Muliakan saya. Kalau apa tadi? Ultuf, latif, ultuf. Dari depan pula. Memang kena hafal tu dia buat apa? Itu samai dari sananya. Memang dari sana. Kena copy paste betul-betul. Hafal. Tak boleh mandai-mandai. Keadaan lain baris dia dah lain makna. Kona jauh. Apa lagi? Ashfiq tadi kan. Ashfaqa, fi'ilnya ashfaqa. Ashfiq. Kasihanilah kan. Apa lagi? Ultuf, ubsud, dan seterusnya lah. Itu konsep kunut. Boleh buat sendiri. Kalau tak, tapi tak payah lawan lah yang datang langsung dari mulut Nabi SAW. Itu tak lawan. Cuma Nabi pun tak marah. Kau nak buat sendiri, buat lah. Pandai-pandai aku dah suruh doa, pandai kau lah. Cuma kalau nak juga daripada Nabi, kaji mana dari Nabi SAW. Iaitu tadi tu doa yang dari riwayat Sayyidina Umar. Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima, jangan terlajak man semua. Fima. Ya sedap man sebantai semua man. Salah. Fima a'tait wa qina syarra ma qadait. Baru kita sanak, baru masuk pujian. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Itu pujian tu. Wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'ala wa lakal hamdu 'ala ma qadait. Nastaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Itu pun ajib. Itu doa yang komplit. Dunia dapat, akhirat dapat. Apa nak diperlu dunia ada kat situ. Apa yang kita perlu di akhirat pun ada kat situ. Jami' komplit kamil. Kunut Nabi SAW, kunut Sayyidina Umar tu, atau kita panggil riwayat Sayyidina Umar tu. Kalau tak tahu nak doa kunut je sudah, insya-Allah cover semua keperluan kita dunia akhirat. Kalau tak tahu nak minta apa kan? Tu lah baca doa kunut. Kalau kita tiba jumpa masa mustajab, hujan lebat kan, lepas bersemayang ke, lepas mengaji ke, lepas menuntut ilmu ke, ketika kita di jalan Allah kan, tu doa-doa sangat mustajab. Menuntut ilmu ni fi sabilillah, hadis jelas. Man kharaja liyatlubal ilma fa huwa fi sabilillah hatta yarji'.
Siapa keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Maka setiap kos, setiap duit minyak, duit apa, bunga tayar apa semua setiap tuan yang keluar tu semua gandaannya bukan gandaan biasa. Gandaannya gandaan fi sabilillah. Paling kurang ganti 700 paling kurang. Itu Allah tak cantik RM1. Tuan-tuan isi minyak RM5 tadi daripada rumah kan, isi minyak motor RM5. Malaikat tak cantik 5 kali 700 lah. Berapa? 700 kali 5 apa? Kira sendiri. Jadi kaya kita ni sedang ke arah jutawan akhirat tu. Ustaz kata tadi, doa pun boleh dibaca bila masa. Boleh. Doa kunut tu. Isi dia tu Allahumma hadina fi man nak baca nak jadikan wirid doa lepas sembahyang boleh. Tuan guru saya, almarhum tuan guru saya, Profesor Dr. Rabi Abdullah bin Bakir radhiyallahu anhu tu hampir setiap lepas mengajar itu doanya. Tutup kelas ni, Allahumma hadina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Kalau kita tengok makna dia, masih ajib. Tak yang minta lain semua dah masuk ke situ. Allahumma hadina fi man hadait. Ya Allah, beri kami hidayah, beri kami petunjuk bersama orang yang kau telah beri hidayah. Allahumma hadina hadait wa afina fi man afait. Afiatkan kami, sihatkan kami, selamatkan kami dari maksiat bersama orang yang kau telah selamatkan. Apa lagi nak? Kita hidup ni kan yang penting sihat. Biarlah tak kaya tapi moga kaya jugalah kan. Biarlah tak kaya tapi sihat, afiat. Afiat tu ada dua, afiat pada badan, ya sihatlah, tak kena accident, tak kena musibah. Tak kena penyakit, tak kena aksiden, tak ada masalah, tak kena musibah. Tu afiat pada badan. Yang terpenting afiat pada adian, pada agama, iaitu tidak bermaksiat. Itu mana afiat. Afiat ada dua, afiat fil abdan, afiat fil adian. Afiat pada tubuh badan, semua orang tahu, sihat, tak kena musibah, ya. Yang kedua afiat fil adian atau afiat fil din. Afiat dalam agama, iaitu tidak kena maksiat. Kita tidak terlibat dengan maksiat. Kan bagus tu, nak apa lagi? Makbul doa ni jadi wali kita tu. Wa'afini fiman afait. Makbul. Lepas kaya subuh ya terus, masya-Allah, jadi wali dah. Biasa ngumpat orang dah. Astagfirullahalazim. Biasa tidur lepas subuh tak tidur dah kan. Zikir. Kalau makbul, itu tak masalah, belum makbul lagi. Teruskan doa sangka baik, satu hari pasti Allah kabul. Nak apa lagi? Komplit dah. Wa'afina fiman afait wa tawallana. Ini penting. Wa tawallana fiman tawallait. Boleh makna jaga kami, boleh. Boleh makna pimpin kami, boleh. Pimpin kami bersama orang yang kau telah pimpin, wali-wali. Jaga kami dari maksiat, jaga kami dari musibah. Niatkan semua tu. Fiman tawallait, bersama orang yang kau telah jaga. Tu tawalla tu. Wali tu dia kata tu wali, tawalla, wali. Rutubnya sama. Apa katanya wali? Apa makna wali? Orang yang dijaga Allah. Wallahu waliyul mu'min. Allah jaga orang beriman. Wali ni Allah jaga dia. Ada setengah tu yang lebih hebat lagi, dah mati pun Allah jaga. Macam Habib Noh kat Singapura tu. Orang nak sodok kubur dia pun tak boleh sampai lah ni. Terpaksa lencung. Habib patut luruh kona tu. Ramai. Yang gini-gini ramai bukan seorang. Banyak tak dah meninggal pun Allah jaga lagi. Allah. Bukan mana yang boleh kena sodok tu bukan wali. Wali juga kan. Ada juga wali kuburnya kena sodok. Ada. Kubur siapa tu? Kubur sahabat kat Turki siapa tu? Abu Ayyub Ansari itu pernah hilang tu tuan-tuan. Pernah tak ada bekas tu. Sampailah Salahuddin Al-Ayyubi dapat isyarah suruh cari balik kan. Jumpa dirawat, baru menang. Pernah itu kubur sahabat lagi lah. Pernah tak ada bekas tu. Apa sahabat bukan wali? Sewali-wali orang sahabat. Tapi itu kehendak Allah lah. Allah nak zahirkan kuasa dia kan. Tengok, ni wali aku boleh jaga. Walaupun dah mati pun aku boleh jaga. Yang aku tak nak jaga tu suka hati Allah lah. Bukan Allah tak jaga. Dia kat alam tu apa dia rasa? Dia tak peduli pun apa je di atas dia kan. Imam Nawawi punya kubur orang bom. Kat Syria tu kubur Imam Nawawi kena bom.
Imam Nawawi tak kesan apa pun dia, beliau dah masya-Allah kan dah masuk dah alam lain kan. Kita kat atas je geram. Dahsyat Daesh ni kan, Wahabi teroris ni tak peduli. Jadi tawalla tu makna jaga kami, pimpin kami. Wali tu sentiasa dia pimpin. Wali ni nak ke kanan nak ke kiri pun Allah pimpin dia. Nak belok kanan belok kiri, Allah bagi ilham. Kalau Nabi wahyu, kalau wali ilham. InsyaAllah ke kanan, InsyaAllah ke kiri, semua jadi baik. Mereka ni wali ni setiap hari sembahyang istikharah, hari-hari sembahyang istikharah, minta Allah bimbing, sentiasa memberikan pilihan yang terbaik. Sampai nak cakap apa pun Allah bimbing. Aku nak cakap ke tidak benda ni kan, patut cakap ke tak patut cakap, kita tak pernah fikir pun. Kalau kita melepas je, akhirnya dah ramai yang sakit hati. Wali tak, wali tu masya-Allah. Semua dipimpin. Tu kita minta kat situ. Wa tawallana fi man tawalli. Pimpin kami, jaga kami bersama orang-orang yang kau telah jaga, telah pimpin, wali-wali itu. Apa lagi? Wa barik li fi ma a'tai. Berkati bagi kami pada segala apa yang kau telah beri kami. Nak apa lagi? Berkat. Beri anak, anak berkat. Beri duit, duit kita berkat. Allah bagi kita apa? Macam-macam Allah bagi, semua Allah bagi berkat. Wa barik wa qina syarra ma qadait. Jaga kami, lindungi kami dari syarra ma qadait, keburukan yang kau takdirkan. Jadi kalau ditakdirkan hari itu nak kena aksiden, berkat doa kunut kita Allah alihkan, tak jadi. Kalau hari itu mungkin kita kena musibah, Allah alihkan, tak jadi. Berkat doa. Itu batu puji Allah. Allah apa? Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Kerana sesungguhnya kau yang menghukum, kau yang membuat keputusan, tak ada siapa buat keputusan atas kau. Fa innahu la yadhillu man walai. Tidak akan hina orang yang kau kasihi ya Allah. Wa la ya'izzu man adai. Tak akan mulia orang yang kau musuhi ya Allah. Terus wala ya'izzu an tabarakta rabbana wa ta'ala. Maha berkah engkau ya Allah, maha tinggi engkau ya Allah. Terus falakal hamdu ala ma qadait. Bagimu segala puji atas segala yang kau putuskan. Apa pun kau putuskan atas aku, semua baik ya Allah. Ini makam tinggi tu, makam ridha dia panggil. Ma qadait, apa kau putuskan ke aku? Falakal hamdu, alhamdulillah. Aku sakit, alhamdulillah. Sakit ampun dosa. Kan, sakit sehari ampun dosa 30 tahun. Apa lagi? Allah bagi musibah, musibah tu angkat derajat, ampun dosa juga. Umat ni untung, umat ni untung. Semua musibah pengampun dosa. Sampai di akhirat besok dah habis dah. Sampai bila nak kena hisap, cek dah clear. Dah clear. Fail dapat hapus. Semua fail dosa dah kena delete. Pasal apa? Kejap-kejap musibah, kejap-kejap anak buat hal, kejap-kejap orang perempuan kejap lelaki buat hal kan. Orang lelaki pula kejap-kejap bini bibil. Semua tu ampun dosa tu. Siapa ampun dosa tu? Ya. Syaratnya sabar. Untung. Jadi falakal hamdu ala ma qadait. Orang beriman tu Nabi pun kagum. Ajib tu li amril mukmin. Aku ajaib, aku takjub dengan urusan keadaan orang beriman. Semua bagi dia baik. Dapat nikmat dia puji Allah, tu baik, bagus. Dapat musibah pun dia puji Allah, baik juga bagi dia. Hadiah. Orang beriman tu gitu, sebab dia faham semua musibah ialah hadiah. Semua musibah adalah hadiah yang terbungkus. Musibah adalah hadiah yang terbungkus dengan musibah. Kalau kita selak musibah tu, tengok ada hadiah dalam tu. Dia macam hadiah yang terbungkus, hadiah yang orang tak perasan. Orang ingatkan sampah, rupanya kalau kita buka, alamak ada emas dalam tu. Hati-hati buang sampah. Kadang-kadang kita buang emas. Kadang orang sorokkan sampah macam kita tuan-tuan kan. Ada orang sorok duit dalam buku. Orang tua-tua dulu kan, dia tahu anak cucu tak rajin baca, dia letak duit dalam buku. Buku jangan kitab. Kitab haram. Quran haram. Buku lah, buku-buku novel kan. Novel Ombak Rindu ke apa, boleh lah tak duit kan. Orang tua tahu anak aku bukan rajin baca pun. Dia letak duit dia dalam
buku. Datang anak tak tengok pun ni apa buku, novel zaman bila, novel zaman Jepun ni. Alah, di bawah lindungan Kaabah, buang. Rupa dah tu duit RM50 tu. Hati-hati. Jadi kita tak tahu musibah tu gitu. Hakikatnya dia hadiah yang terbungkus. Hati-hati. Jadi kalau orang faham, alhamdulillah, di balik musibah ada rahmat yang menunggu. Kita tak tahu. Dia tetap puji Allah. Walakal hamdu ala ma qadait. Terus nastaghfiruka wa natubu ilaik. Minta ampun, istighfar, bagus. Wassallallahu alaihi wasallam. Jadi komplit. Nak minta apa lagi dah? Dunia dah clear, settle, akhirat pun dah settle. Sudah. Kalau tak tahu nak minta apa, baca doa kunut tu. Lailatul Qadar tak tahu nak baca, minta baca Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait. Orang kata ni waktu mustajab sekarang ni depan Kaabah, baca Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait. Hujan lebat, Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait. Apa kita perlu di dunia dan di akhirat, Allah bagi. Itu hebat. Doa Nabi itu luar biasa. Nabi je doa. Nabi tu cerdik. Kita pening kalau suruh minta. JKK okey, senaraikan tuan-tuan, apa nak kampung kita ni. Kadang seminggu tak keluar lagi. Apa nak minta kalau semua dah dapat kan, jalan dah ada dah, lampu semua dah terang dah, kubur pun dah terang dah. Apa lagi? Tak tahu nak minta apa dah. Contoh kalau JKK baik kan. JKK baik kadang-kadang orang lain yang tak baik kan. Jadi kita tak tahu nak minta apa dah. Nabi sentiasa akan berajar sahabat. Ada sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, apa patut aku minta kalau aku nak doa? Dalam hati riwayat Nabi kata, qul, baca Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Nabi ajar 4 sambil buat tangan macam tu. Baca Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Ini kata Nabi menghimpunkan tajma'u laka dunyaka wa akhiratak. 4 ni saja, walaupun 4 pendek je, sekejap je, menghimpunkan bagimu keperluan duniamu dan keperluan akhirat. Dah semua masuk ke situ dah. Santai saja, relax. Dunia kau dah cover, akhirat dah cover. Allah maghfirli, ya Allah ampunkan aku. Selesai akhirat kita. Allah maghfirli warhamni, rahmati aku. Selesai dah, ni tiket syurga. Akhirat selesai dah. Allah wa'afini, ni dunia. Ini untuk dunia. Bukan doa tapi musuh. Ada juga. Itu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Ini adalah satu situasi, ada sahabat datang jumpa Nabi SAW, minta ajar doa. Ya Rasulullah, kalau saya nak doa apa patut saya minta? Dalam satu sesi tu Nabi ajar macam tu. Kau baca ni. Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Dalam doa antara dua sujud ada juga kan. Ini cerita lain. Ini cerita ada sahabat jumpa Nabi SAW. Dia tanya nak doa apa kalau aku patut minta? Nabi ajar simple je. Ini cover dunia akhirat. Allah maghfirli warhamni untuk akhirat. Ampunkan aku, rahmati aku. Akhirat cover dah, settle. Apalagi nak di akhirat, Allah ampunkan dosa kita semua. Kemudian Allah rahmatkan kita. Rahmat ni tiket syurga. Selesai. Akhirat cover dah. Okey, itu dunia ni. Wa'afini warzuqni. Kita afiat, sehat tak buat maksiat. Sehat tak buat maksiat, tak kena musibah. Warzuqni, dapat rezeki pula, kaya. Makan cukup, minum cukup, baju cukup, ya. Apa lagi? Tu doa Nabi cerdik. Komplit. Tak perlu panjang-panjang berjela-jela. Tu antara mukjizat Rasulullah SAW yang disebut jawami'ul kalim. Nabi cukup cakap pendek-pendek tapi padat isinya. Padu isinya padat, macam-macam boleh kat situ. Sallallahu alaihi wasallam. Itu kunut subuh. Kunut subuh tu basically-nya apa saja doa yang ada dua unsur ini, doa dan pujian. Doa dan sana istilahnya. Boleh. Sah sebagai kunut. Kalau yang paling power, paling berkat, paling hebat ya dari Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya yang masyhur yang kita amal itu dari riwayat Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Bosan baca tu, baca buatlah sendiri. Macam doa boleh. Kalau kita tambah bosan tak? Macam kita tambah doa musnad. Boleh. Allah musnad. Boleh. Tak usah.
Boleh, tak ada masalah. Ada satu lagi istilahnya kunut nazilah ya. Ada satu lagi istilah kunut nazilah. Kunut nazilah ni bukan hanya solat subuh. Semua solat fardu. Di rakaat terakhir selepas rukuk, rakaat terakhir semua solat fardu. Subuh kunut, zuhur kunut, asar kunut. Ini kunut nazilah maknanya musibah. Masa bila kita disunatkan baca kunut nazilah, apabila sudah turun musibah kepada sebahagian umat Islam saja pun dah sunat kita amalkan kunut nazilah. Contoh di Syria, orang Islam kena tindak, kena musibah di Syria. Kita kat Malaysia ni dah sepatutnya setiap waktu dah buat kunut nazilah. Di Iraq, di mana dengar aja ada orang Islam kena musibah, kena banjir ke, perang ke, di sebahagian tempat walaupun kecil, kecil lah wilayah tu, tapi orang Islam kena musibah, kumpulan orang Islam walaupun kecil kena musibah, kita yang di tempat lain ni disunatkan sudah bantu dengan doa. Sekarang ni zaman musibah, harga barang lambung ni musibah. Dah boleh baca kunut nazilah dah. Sekarang ni dah boleh dah patut amal dah sebenarnya kunut nazilah. Musibah kita tuan-tuan, barang pun mahal sekarang. Ghalak dipanggil. Dia antara isi kunut nazilah, Allahumma dfa'annal bala wal waba wal ghala wal fahsya wal fitan ma zahar minha wa ma batan. Ya Allah, angkat dari kami segala bala, segala wabak. Kemarin corona kan, alhamdulillah Allah dah angkat. Wal wabak, apa lagi, wal apa tadi, wal ghala, apa ghala, kenaikan harga barang. Minta Allah angkat balik. Ini semua musibah, salah kita lah, sebab dosa kita lah harga barang semua naik. Wal ghala wal fahsya, segala maksiat, segala kemungkaran ni, zina dan sebagainya. Wal fahsya, apa lagi, wal fitan, segala kekacauan, segala fitnah yang nampak maupun tak nampak, dan seterusnya dan seterusnya. Itu boleh kita tambah selepas doa kunut tadi tu, ataupun nak terus doa tu pun boleh. Lepas sami Allahu liman hamidah, kunut nazilah sikit lah. Allahumma rfa'anna al-bala wal waba wal ghala wal fahsya wal fitan wal mihan ma zahar minha ma batan an baladina hadza wa an buldanil muslimin ammah birahmatika ya arhamar rahimin. Kalau ada ancaman musuh, Allahumma apa tu Allahumma baddil syamlahum, Allahumma farriq jam'ahum, Allahumma ya hazimal ahzab wa ya mujriyas sahab ihzimhum. Ada doa untuk kunut kalau masalah musuh lah, dalam perang apa semua kan, ada doa dia. Boleh rujuk teks kunut nazilah. Itu sunat juga setiap waktu. Kemudian hendaklah kau turun untuk sujud sambil mengucap Allahu Akbar. Okey, satu lagi kunut. Kunut ni kalau imam tak baca, bolehkah kita baca? Macam kat Mekah. Boleh tak? Imam tak baca, kita nak baca. Atau sebaliknya, imam baca, kita tak nak baca. Kita Hanafi contohnya kan. Hanafi sembahyang kat Malaysia, jadi imam kunut, dia tegak je gitu. Boleh. Pokoknya boleh. Boleh dan tak membatalkan. Tak membatalkan solat. Dia tak macam tahiyat. Tahiyat ni sunat abad juga. Tapi tak boleh tuan-tuan kita tak ikut imam atau nak lawan imam. Tahiyat contohnya kan. Imam tak tahiyat, kita jangan tahiyat, naik terus. Nak keras gitu kan. Kunut boleh. Tapi kita ejalah, kalau boleh janganlah nampak beza kan. Tu kata kalau imam tu iktidal panjang, macam kat Mekah dia panjangkan iktidal, dia raikan. Dia panjangkan iktidal dia baca macam-macam lah zikir dia kan. Dia zikir dia kan, zikir iktidal pun banyak juga. Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada lagi banyak, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Yang waris tu adalah dia baca semua tu, dia raikan. Budak orang Syafi'i nak baca kunut agak dah habis kan, boleh sujud. Itu bagus, imam yang bagus tu itu, dia raikan orang belakang. Baik. Kemudian kunut kalau tak nak pelik, depa kat Mekah tu kalau tak nak nampak pelik, jangan angkat tangan.
kan? Kiri kanan kita semua Hambali ni atau Hanafi. Kita sebenarnya masih India, kan? Orang sangat i'tidal, yang kita Allahumma hadina fi mana. Kita duduk nampak pelik gitu kan. Orang cerdik jugalah. Ya tak salah, orang takkan marah pun. Cuma takut juga ada setengah-setengah orang yang macam kita kata kat Afghan main kan. Dia nak buat amalan dia apa? Tahiyat dia nak pusing-pusing orang ada. Kau main-main ni dia kata kan. Foto tu. Yang besok Allahumma hadina je foto dah. Mana tahu kena kawasan yang kerah-kerah gitu, yang jenis ortodok gitu kan, jenis orang kata apa, old schoolnya kan, jenis tak gaul dengan orang kan. Bahaya juga. So jangan buat pelik-pelik lah. Yang kita kena tahu tu penting belajar. Angkat tangan ni wajib kan? Tak wajib pun. Duduk balik, Allahumma hadina yuan hadai ma'afina yuan afai. Orang kita i'tidal, baca tu zikir i'tidal, rupanya kita baca kunut. Gitu cara dia. Jangan buat pelik-pelik. Bagus juga soalan tu. Itu sempat kita ini kalangan ustaz-ustaz main baru ni juga berbincang panas tu. Semua kerana memahami teks-teks dalam riwayat itu kan. Jadi yang akhirnya daripada keputusan para asatizah ni yang kita berbincang ni, keputusannya sebenarnya dalam ikut teks itu memang ketika imam ketika membaca sanad, suara dia tak kata perlahan sebenarnya, suara di bawah suara bukan mesti, sunat di bawah suara apa tadi, doa. Kalau volume Allahumma hadina fi man hadait, volumenya 10, volume kalau kita. Bila apa? Fa innaka taqdir kurang 9, 8 gitu. Bukan suruh slow, tak. Bukan suruh habis, fa innaka taqdir malam. Itu kurang tepat. Yang betul sebenarnya kuat juga. Semua tu kuat, cuma fa innaka taqdir tu di bawah volume, di bawah kadar volume doa. Jadi kalau 10 tadi 9, 8. Tapi masih dengar sebenarnya, masih jahar juga sebenarnya. Seluruh kunut senang cerita, seluruh kunut itu dibaca jahar, dibaca kuat sebenarnya. Bagi imam atau yang sembahyang sendiri. Makmum macam biasalah, semua sir. Makmum semua baca perlahan. Amin, 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 amin. Bila fa innaka taqdir, makmum memang sentiasa sir. Fa innaka taqdir. Imam ni cerita imam atau yang sembahyang sendiri. Seluruh kunut sunatnya kuat semua, cuma volume untuk pujian di bawah, sunnahnya di bawah sikit daripada volume doa. Ada yang kata di bawah volume Fatihah. Kita baca Fatihah tadi volume berapa? Untuk apa? Fa innaka taqdir itu sunatnya bawah tu. Tapi tetap jahar, tetap kuat juga. Orang makmum belakang boleh dengar juga. Bukan telinga kita saja. Itu yang hasil perbincangan ulama kemarin, dia kata begitu. Tapi tuan-tuan nak sir pun boleh je, tak batal pun. Makmum memang semua sir makmum semua baca sekadar dengar telinga sendiri. Ini untuk imam atau sembahyang sendiri. Baik. Kemudian dan pertama kali letakkan dahulu lututmu. Kemudian dalam kau turun untuk sujud, lepas i'tidal, lepas kunut, turunlah untuk sujud sambil mengucap Allahu Akbar tanpa mengangkat kedua tangan. Ingat, angkat tangan 4 tempat saja. Sunat angkat tangan 4 tempat saja dalam solat. Takbiratul ihram, nak rukuk, i'tidal, nak bangun dari rakaat kedua. Bangun dari rakaat kedua nak pergi ke. Itu saja yang sunat angkat tangan. Kalau semua benda dia angkat tangan, semua rakaat angkat tangan, jadi tak sunat lah, makruh. Tak sunat, jadi makruh. Baik. Dan pertama kali masa nak turun sujud, letakkan dulu lututmu. Bagi yang kuat lutut, letak lutut dulu. Tapi kita dah tua-tua ni kadang-kadang lutut dah longgar kan. Lutut dah goyang, lutut dah tak kuat. Kita letak tangan dulu. Boleh saja, tak ada masalah. Ini cerita orang sihat. Letak lutut dulu.
Kalau nak ngejar-ngejar boleh je letak bantal kan, boleh je letak bantal kau ataupun sejadah tebal sikit, jadi letak lutut tu tak sakit lah. Boleh je kalau nak. Kita tahulah kan cara nak selesakan kita. Kemudian barulah letakkan kedua tanganmu dan diiringi dengan dahimu, padahal dahi itu terbuka. Pastikan sujud dahi terbuka, jangan tutup. Pakai telkung jangan tutup gitu. Orang lelaki pakai songkok jangan pakai macam ni. Langsung dahi tak nampak, tak sah nanti sujud. Terus ataupun ada rambut tebal, jambul tebal, selakkan jambul tu. Tu pakai songkok, tu jangan pakai songkok tu nak masukkan jambul. Kalau ada separuh saja, separuh terbuka, sah, masih sah. Tapi makruh. Sunnahnya full, semua dahi terbuka. Kalau separuh, ya sah, cuma makruh. Itu syarat sah sujud, dahi mesti terbuka. Dan letakkan hidungmu bersama dengan dahimu. Ini sunat lah. Ada juga yang mewajibkan dahi dengan hidung tu, tapi mazhab kita sunat dahi dengan hidung tu. Dan renggangkan kedua sikumu dari lambungmu. Orang lelaki jangan kepit. Jangan kepit siku ke lambung, ke rusuk. Renggangkan. Ini bagi lelaki. Perempuan terbalik. Perempuan memang sunat kepit. Rapatkan. Kemudian renggangkan pula perutmu dari kedua-dua pahamu. Kira-kira anak kambing boleh melintas. Jangan kepit perut dengan paha kan. Orang perempuan dia betul kepit rapat. Orang lelaki renggang. Sekira-kira anak kambing boleh lewat, boleh lalu. Ada ruang. Itu sunnah cara sujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perempuan tidak berbuat demikian. Dia lawan daripada cara orang lelaki. Yakni ia hendaklah merapatkan sebahagian anggota kepada sebahagian yang lain. Rapatkan perut dengan paha, rapatkan siku dengan rusuk, supaya dia nampak kecil. Nabi ajar orang perempuan ni jangan over, jangan outstanding, jangan apa menonjol. Kecilkan diri, nyok kecilkan diri. Itu resam orang perempuan. Orang lelaki je mesti menonjol. Ketua kan, bos. Takkan bos itu gitu. Tak kena. Orang lelaki dia sifat dia lain. Perempuan sifatnya tasattur, menutup diri. Lagi tersembunyi dia, lagi besar pahala. Lagi tersorok dia sembahyang, lagi besar pahala dia. Dalam rumah ada bilik, dalam bilik ada bilik lagi contohkan. Situ dia sembahyang, orang perempuan lagi besar pahalanya. 27 kali daripada dia pergi sembahyang kat masjid. Perempuan pergi masjid dapat 1, orang lelaki dapat 27. Orang lelaki sembahyang rumah dapat 1, orang perempuan dapat 27. Terbalik. Tapi tak salah, nak pergilah. Nak pergi masjid pergi, tak ada masalah kan. Cuma jagalah pakaian, jagalah adab dia kan. Hendaklah letakkan kedua tanganmu di atas lantai. Letakkan kedua tanganmu di atas lantai berbetulan dengan kedua bahu. Dia masa sujud, posisi tangan setentang dengan bahu. Jangan begitu kan. Bahu. Dan janganlah engkau hamparkan kedua hastamu. Ni hasta, lenganlah maksudnya. Jangan hampar, jangan taruh atas lantai seperti perbuatan anjing. Ini memang sedap. Kalau subuh tu memang best kalau sujud macam tu kan. Sedap, selesa. Tapi ini sembahyang bukan ikut sedap kita kan. Sembahyang ikut Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu macam kamu lihat aku solat. Nabi tak sembahyang gitu. Nabi larang jangan tiru-tiru perbuatan binatang dalam solat. Jangan sujud macam anjing, jangan duduk macam anjing. Ada duduk anjing, biasanya orang kurus lah boleh buat. Yang bora-bora ini tak ada harapan nak buat. Dia masa nak naik tu, masa nak naik rakaat tu, dia boleh mencangkung sebiji macam anjing. Nak contoh pun tak boleh, perut dah besar. Dia gitu apa? Dia cangkung tapi punggung kat atas lantai. Tangan kat tanah. Hanya kita tengok hanya duduk kan.
Macam kucing duduk macam tu. Dandan sempat tu sebelum nak naik rakaat tu. Ni orang kurus lah. Orang kurus memang boleh buat lah. Orang gemuk tak mungkin. Tombang dia. Tapi tak tahu kalau boleh, Allah Allah. Ada orang buat begitu, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan macam anjing. Nabi larang. Jangan duduk macam anjing, jangan sujud macam anjing, macam binatang. Kita makhluk termulia, apa pasal nak tiru anjing? Jangan meniru binatang. Makruh tak haram, makruh. Seperti perbuatan anjing. Dan baca olehmu ketika sujud itu akan tasbih. So kita sujud di atas 7 anggota. Dahi 1, tapak tangan 2, 3, lutut 2, 5, ujung jari kaki 2, jadi 7. Jari kaki tu kurang sebatang sebatang buat daripada 10 jari, daripada 5 tu setiap kaki kurang sebatang yang mesti kita lipat. Mesti lipat. Perut anak jari tu kita lipat. Kurang sebatang. Kalau boleh 5 setiap kaki tu. Mesti lipat. Ini yang pendapat yang kuat dalam mazhab kita. Ada juga yang kata tak wajib. Ada orang je sujud kaki dia tergantung gitu, dia tak lipat. Ada pendapat Imam Rafi'i kata tak wajib, Imam Nawawi kata wajib. Yang kuat siapa? Imam Nawawi lah. Tapi dua-dua boleh. Kalau kita tengok imam tak lipat, jangan mubarakah pula. Imam tak lipat ni, tak sah sujud dia. Jangan gitu. Teruskan. Itu penting orang belajar kan. Ini Imam Rafi'i ni. Imam Rafi'i itu bukan jalan orang juga. Itu seniornya Imam Nawawi yang banyak menginspirasi Imam Nawawi. Imam Nawawi itu kitabnya terkenal Minhaj. Itu meringkaskan kitab Imam Rafi'i Muharrar. Jadi senior dia, tapi kerana alimnya lebih, dia lebih terror, lebih hebat lah. Tapi dua orang ni memang kalau berkhilaf, berbeza pandangan, siapa-siapa kita boleh ikut. Dua orang ni Rafi'i Nawawi. Imam Rafi'i, Imam Nawawi. Dua-dua ni guru besar dalam Syafi'i. Pulang nak ikut siapa. Tapi biasa ulama akan menangkan Imam Nawawi. Ada benda mereka sepakat, dibukukan. Satu kitab. Ada kitab khas. Ada benda, banyak benda mereka tak sepakat. Macam sujud itu tu lah. Imam Rafi'i kata tak kisah, tak syarat. Ibu jari perut jari kaki kena perut, mesti kena perut, tak syarat. Yang penting dahi saja yang wajib. Kalau Imam Nawawi tak, 7 mesti. Kalau jari tu, jari kaki tu perut perempuan sebatang. Kalau boleh 5, 10. Tapi kalau dapat ibu jari saja dah cukup. Jadi insya-Allah tu 7 anggota sujud yang disebut dalam hadis. Api neraka tidak akan memamah, api neraka tidak akan membaham anggota-anggota sujud. Ajib tak tahu macam mana itu. Nauzubillah min zalik. Masuk neraka yang lain rentung 7 kawasan ni. Tak rentung ke? Wallahu a'lam. Tapi disebut dalam hadis begitu. Anggota sujud ini tidak akan dijamah api neraka. Allah mulianya ibadat sujud. Dan sujud ini Allah kata wasjud waqtarib. Dalam Al-Quran kata wasjud kallala tuti'hu wasjud waqtarib. Nabi ketika sembahyang, orang nak belasah Nabi SAW. Nabi sembahyang depan Kaabah, Abu Lahab, Abu Jahal semua nak belasah Nabi. Maka ngancam, kalau sembahyang ni kita orang belasah pukul. Nabi bingung juga kan, kecut juga. Dan manusia kan, kena ancam gitu. Terus turun wahyu, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Apa Abu Lahab ke Abu Jahal? Kau sembahyang ni, ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, ara'aita in kana 'ala huda aw amara bit taqwa, ara'aita in kadzdzaba wa alam ya'lam bi anna Allah yara, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, nasiyatin kadzibatin khati'ah, fal yad'u nadiyah sadal'u zabaniya. Dia ancam kau, dia ancam nak pukul kau, dia ancam nak pijak leher kau segala macam kan. Kalau kau sujud ni aku pijak leher kau nanti. Mau aja samsing dulu. Allah kata silakan. Cakap pun nak cakap, dia nak panggil geng pun fal yad'una dia, kata Allah. Silakan panggil geng dia. Dia kata dia geng besar. Dia abang long, ayahanda kawasan masa tu, Abu Lahab ke Abu Jahal.
dia ada geng yang hebat, ramai. Allah kata panggil kau punya geng, falyad'u nadiyah. Panggil, silakan panggil dia punya perkumpulan, dia punya apa? Nadiyah tu perkumpulan lah, kita kata geng. Panggil geng kau semua. Sanad'u zabaniyah. Kau panggil lah geng kau berapa ribu pun. Berapa ribu, berapa ramai, panggil lah. Sanad'u zabaniyah. Kami cukup panggil malaikat zabaniyah. Zabaniyah 19 orang je tuan-tuan. Tak ramai pun, tak habis seorang pun kau tak terhadap. Sekali sodok 40,000 orang masuk neraka ni. Satu tangan dia, sekali sodok 40,000 masuk neraka. Kau panggil geng, kita panggil zabaniyah. Ada berani? Tak berani. Salan zabaniyah. Sudah Muhammad, kalah. La tuti'hu, jangan dengar cakap Abu Jahal pula dulu kan. Pedulikan sembahyang saja. Wasjud, sembahyang, sujudlah. Wasjud waqtarib. Kau sujud, kau dekat dengan aku. Minta apa saja. Mana bila dah dekat dengan Tuhan, mintalah. Minta apa saja masa sujud. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, aqrabu ma yakunul 'abdu wa huwa sajidun. Ayat aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya ketika dia sujud. Maka fa'aksiru fihi doa, perbanyakkan doa. Masa sujud banyak-banyak doa. Bagi yang sembahyang sendiri. Jadi imam jangan. Jadi imam jangan, ya. Jadi imam, makmum pun jangan kalau boleh lah. Tapi tak ada masalah. Tapi jangan lah. Makmum mesti ikut imam kan. Imam dah bangun lah. Ni imam dah bangun dia kerah gitu sujud. Ya boleh, tak ada masalah sebenarnya. Sebab satu rukun. Yang tak boleh berapa rukun? 2. Sengaja, ni kan sengaja. Kalau sengaja tak nak ikut imam, 2 rukun dah batal lah. Kita ikut imam, Allah. Imam rokok, lantak kalau imam tak nak ikut lah, tak nak ikut. Tapi tadi ni makmuman. Imam dah rokok, bawa 1 kan. Tak nak ikut lah, tak nak ikut. Sombong ke apa kan. Satu okey. Ini makruh, bawa makruh. Kemudian bidal dah 2 rukun. 2 rukun kita tak ikut juga, batal sembahyang kita. Ni kalau sengaja. Kalau tak sengaja, seperti bacaan kita lambat, lembab, dibenarkan sampai berapa? 3 rukun panjang. Itu cerita lain. Tapi kalau baru 1 tak batal lagi tu nak. Cuma berdosa kalau sengaja. Tu kata elakkan. Ini kalau imam dah bangun. Innama ju'ilal imam yu'tamma bih. Hanya saja imam dilantik untuk diikuti. Kalau imam dah bangun kita tak bangun, ikut imam apa benda je tu. Ikut je imam. Jadi kalau nak lama-lama sujud, nak doa panjang-panjang ni, sembahyanglah seorang-seorang. Ataupun kita sembahyang sesama kita je. Sebelum sembahyang imam announce semua. Tuan-tuan, puan-puan, apa kata kita ni banyak masa kan, semua tak dikerja kan. Okey. Kan sujud last kita buat sampai setengah jam. Okey. Setuju. Semua setuju. Tu boleh. Syarat tak ada orang luar masuk. Kita je sembahyang ni kan. Tu boleh. Kalau semua reda. Tapi biasa tak reda lah. Gila ke imam? Orang banyak kerja kan. Hitam orang kalau kita buat gitu. Tapi bagus sebenarnya. Sujud ni bagus. Dia memasukkan semua darah-darah, oksigen dalam otak kita. Seperti perbuatan habis. Bacalah olehmu ketika sujud itu akan tasbih ini, subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Ketika turun surat sabbihisma rabbikal a'la, sabbihisma rabbikal a'la, turun surah itu, turun ayat itu, Nabi pesan kepada sahabat, ij'aluha fi sujudikum. Jadikan itu ayat dalam sujud kamu. Maka jadilah wirid sujud subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Baca berapa kali? Engkau baca tasbih ini 3 kali. Sebagai kita tahu, siapa baca sekali, 1/3 dirinya Allah bebaskan dari api neraka. Baca 2 kali, 2/3. 3 kali, 3/3. Mana insya-Allah seluruh tubuhnya dibebaskan dari api neraka. Itu kelebihan tasbih itulah. Kau baca tasbih ini 3 kali apabila engkau sembahyang berjamaah. Dan 7 atau 10 kali atau 11 kali apabila engkau sembahyang sendirian. Kemudian kau bangkit dari sujudmu sambil mengucapkan
Allahu Akbar, sehingga kau duduk dengan sempurna. Dan duduklah di atas telapak kakimu yang kiri. Namanya duduk iftirash. Duduk iftirash. Duduk atas telapak kakimu yang kiri. Dan tegakkan telapak kakimu yang kanan. Macam biasa, kaki kanan tak akan berubah sepanjang solat. Dan letakkan kedua tanganmu di atas kedua pahamu, sedangkan jari-jarimu dalam keadaan terurai, tidak digenggam. Lurus. Jangan genggam masa duduk antara dua sujud. Semua terbentang, terurai, tidak digenggam. Rapatkan. Dan baca olehmu, Rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'fu anni. Biasa kita baca sama. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ada lain sikit, tak kisahlah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurang 1. Warfa'ni tak ada. Tak kisah. Ini memang gabungan dari beberapa riwayat, digabung-gabung. Ini hakikatnya kita membaca semua riwayat. Tu jadi 8 atau 7. Rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'fu anni. Rabbighfirli, wahai Tuhan, ampunkan aku. Warhamni, kasihani aku. Rahmati aku. Warzuqni, beri aku rezeki. Wahdini, beri aku hidayah, petunjuk. Wajburni, apa? Tampunglah kekuranganku, tutup kekuranganku atau cukupkan segala keperluanku. Wa'afini, afiatkan aku, badanku, agamaku, niatkan dulu. Afiat ada dua, badan dan agama. Wa'fu anni, dan maafkan dosa-dosaku. Kalau warfa'ni, angkat derajat aku. Jangan jadi orang biasa, kan, naik derajat. Tapi naik derajatnya resikonya macam-macam. Allah bagi ujian dululah. Sanggup? Wallahualam, takut kita tuan-tuan. Angkat derajat ni biasa Allah bagi sakit, Allah bagi musibah, kan. Kita sabar, lulus, angkat, naik pangkat. Itu kita takut, tapi tak apalah. Allah boleh juga angkat derajat orang tanpa musibah. Ada je. Sayyidina Umar tu daripada kafir nak bunuh Nabi, terus naik derajat. Tak ada kena musibah? Tak ada pun. Boleh tak Allah buat? Boleh. Kelip mata je. Sekelip mata daripada jahat sejahat-jahatnya. Kalau dia berjaya bunuh Nabi masa hari tu, dia jadi orang terkutuk. Dia jadi orang paling hina sedunia, kan? Sealam semesta. Kalaulah betul hari tu dia jadi bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak. Mana sejahat-jahat orang maksud? Daripada sejahat-jahat orang, sekelip mata. Dengan doa Nabi saja terus berubah jadi naik pangkat tinggi, jadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah boleh bagi, tapi kebanyakannya biasa kena ujian lah, kan? Cara Allah angkat derajat ada dua cara. Satu dengan ujian, satu dengan anugerah gitu. Semoga Allah bagi kita tanpa ujian. Amin ya rabbal alamin. Sampai sini dulu. Ada soalan? Lain sikit daripada satu hadis Nabi melarang buatkan macam ni. Kata ulama, ini kalau di Indonesia tu ada satu Habib yang pantang betul, Habib Umar bin Al-Attas di Cipayung Bogor. Dia paling pantang tengok orang buat itu. Orang sungguh-sungguh. Dia pun tanya pasal. Ada yang kata, ada yang jawab. Kan macam Salib tu kan. Kristian satu, tapi ni bukan, ni tak kena. Ini cerita setengah-setengah. Ini kata orang. Logik juga, tapi tak payahlah. Tak ada kena. Tapi dalam kitab sebut alasan dilarang itu sebab ini kata ulama yang mensyarahkan hadis itu, dia membawa kepada mengantuk. Dia bukan haram, makruh. Dia boleh menyebabkan ngantuk. Jadi kalau kita dengar ceramah gitu, ngantuk. Bab yang bawa pada ngantuk ni semua makruh. Termasuk duduk ihtibat itu, duduk habwah tu, duduk ikat, duduk apa punya, duduk sandar sama. Duduk sandar macam ni makruh ke kan? Tengah belajar sandar gitu sedar. Saya kalau boleh nak ngajar macam ni kan, kalau boleh kan. Sedapnya selesa. Ngantuk. Tak. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kalau ngajar duduk dari awal. Ngajar. Tok guru tu duduk dari awal tu. Semangat. Kita murid
Ngantuk kan? Dia makruh lah jadi. Pertama dia menyebabkan ngantuk. Termasuk ni. Tak tahu ada urat mata ke tak tahu kan. Tapi ulama tulis dalam syarah, salah satu syarah hadisnya kata antara sebab Nabi larang dia mendatangkan mengantuk. Makruh je lah, tak haram. Selaknya. Begitu saja. Jangan gitu. Ya, pertama Nabi kita ni jangan tanya sebab lah sebenarnya kita. Saya tak ngantuk pun, memang tak ngantuk. So Nabi larang, selesai. Nabi tak bagi, sudah. Nabi kata tak elok, mana Nabi larang tu tak elok dah tu, sudah jangan buat. Dengar cakap Nabi SAW, aman sudah. Tapi ulama yang jawab gitulah. Wallahualam. Mungkin tak ngantuk kan? Tak ada ngantuk kan? Tak ada ngantuk. Tak tahu lah kan. Wallahualam. Kita tak ada gitu. Dia boleh pergi pada ngantuk. Selesa lah. Selesa lah. Selesa. Beza kan gini. Beza. Ini jatuh kan. Kan dia tak ada nak ngantuk kan. Dia kalau gini kan. Memang aman ya. Macam orang perut-korai dengan orang perut-kurul kan. Kalau sembahyang kan untung orang perut-korai kan. Dia dah ada tapak. Ngantuk. Kalau kurul kan jatuh. Boleh biar orang borai lah. Allahuakbar. Ya. Dia tak wajib. Nazilah tak wajib. Kunut nazilah sunat saja. Cuma kalau nak baca, sunatnya dibaca setiap solat. Yang mana tapi biasa terlupa. Tak apalah. Kalau terlupa ya tak apa. Kalau boleh setiap waktu tu. Sunat. Bagusnya gitu. Kita orang Islam kan, kata Nabi SAW, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa tak ambil berat dengan urusan orang Islam, dia bukan dari mereka. Lepas tu kita risau tu. Kawan-kawan kita di Syria tengah susah, yang pelarian, yang duduk di kemah, mesti sejuk, tak ada baju. Kita apa tak tolong? Duit langsung tak bagi. Doa pun tak bagi. Jadi kawan-kawan doa lah. Dan antara yang ditunjukkan kunut nazilah itu. Ustaz, saya rasa soalan tu masa pergerakan mana? Lepas sama. Lepas rokok ya sama. Betul. Yang ditanya apa ni? Yang ditanya waktu baca. Sama rakaat terakhir. Di setiap, saya dah jawab tadi kan. Di setiap rakaat terakhir solat fardu selepas rukuk. I'tidal lah. I'tidal terakhir setiap solat fardu. Waktu baca kunut nazilah ialah apa? Setiap i'tidal terakhir setiap solat fardu. Macam subuh lah. Rakaat terakhir tu sami Allahu liman hamidah, Allahumma hdina fiman hadaitna. Tapi ini tiap-tiap waktu, jangan terkejut. Bila kita tak mengaji bab ni, mungkin setengah orang akan mufarakah. Imam ni sesat ke apa ni? Imam ni mabuk ke? Padahal imam tu baca doa kunut nazilah. Tapi masa zuhur dengan asar macam mana kita kuat. Tetap kunut ni tadi tu. Kunut ni sunatnya dijahar semua. Dinyaringkan semua teksnya, kecuali dengan volume yang lebih rendah sedikit ketika fa'innaka taqdi. Kalau kunut nazilah tak ada fa'innaka taqdi. Kunut nazilah ni ada teks dia sendiri. Boleh rujuk Google nanti, teks kunut nazilah. Kalau pandai bahasa Arab boleh buat sendiri, tak ada masalah. Tapi sunat jahar. Walaupun sembahyang zuhur, walaupun sembahyang asar, kunut sentiasa jahar, baca kuat. Sunatnya gitu. Makmum amin je lah. Amin yang tak kuat. Amin sekadar dengar telinga sendiri cukup. Takbir apa? Takbir apa? Sunat angkat tangan. Dia takbir ialah ucapan Allahu Akbar. Itu makna takbir, Allahu Akbar. Tapi angkat tangan ni hanya disunatkan di 4 tempat. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, 1. Kedua, ketika nak rukuk, Allahu Akbar, angkat lagi.
Kemudian yang ketiga, ketika i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Yang keempat, bangun dari rakaat kedua, nak naik rakaat ketiga. Allahu akbar. Itu saja yang disunatkan kita angkat tangan. Kalau tempat lain kita angkat, contohnya tiap-tiap rakaat dia angkat tangan. Tiap-tiap nak naik dia angkat tangan. Ya, tak batal sebenarnya. Cuma makruh. Kata bid'ah boleh juga tu. Tak ada pahala. Tapi kalau 4 tempat kita angkat, dapat pahala. Pahala ni berapa? Kurang-kurang 10. Tak ya? Tak sunnah. Nabi tak ajar gitu. Nabi tak tunjukkan. Tapi kalau angkat tak batal. Makruh saja lah. Nabi tak ajar kau buat kan. Lepas tu kau ajar. Bahasa kasarnya kau ajar kan. Nabi tak ajar kau buat. Kita cikgu marah kan. Jadi jangan. Itu sebab dia masuk dalam tajuk adab solat. Sebab Imam Ghazali senaraikan ini dalam tajuk apa? Adab. Adab. Nabi ajar. Kita kata 4 tempat yang angkat 4 tempat ni anak murid dengan 4 tempat yang angkat kita buat kah kita je, temu kita angkat. Kalau saya jadi cikgu memang kena budak ni kan. Perhati je yang kecil besar je tengok. Jadi tak beradab. Bahasa Melayu panggil jangan gitu. Tapi dari hukum tak batal. Tak batal sembahyang. Cuma makruh, potonglah. Elok dapat 10, tak tahu potong berapa. Jadi kalau kita angkat tu 10 dah dapat. 10 lagi dah 20. 10 lagi dah dapat. 40, 44 dan 40 hasanah. Pahala tu. Jangan diabaikan. Jangan diremehkan. Ya. Boleh. Kata ulama bi ayyi wajhin kan yarfa. Asalkan angkat. Nak dapat pahala ni, asalkan angkat. Ada orang gitu. Allah. Tapi yang sunnahnya gitu kan. Kita dah bahas baik. Ujung jari atas telinga. Ibu jari buka cuping tentang bahu. Gitu. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Biasa kan? Ada juga pendapat parah leher. Allahu Akbar. Tapi katalah bi ayyi wajhin kan. Apa cara pun janji kau angkat. Tanya Allah. Ada guru saya gitu. Dulu masa kita kecil-kecil dah apa benda malas tutup guru ni. Bila dah ngaji ya Allah, saka buruk. Rupanya janji kau angkat. Sami Allah. Tapi jangan buat, saya tak suruh buat. Buat ikut sunnah. Allah. Apa payah? Allah Akbar. Allah Akbar. Masalah, tak masalah kan? Ikut sunnah lah. Jangan lebih rosakkan salah silah tu, sanad. Biar anak kita tengok kan. Dia sembahyang, anak kita tengok. Besok cucu kita pula terus sampai kiamat. Pahala tu akan mengalir sampai kita mati besok. Itu jangan terkejut. Besok masuk kubur, tiba-tiba kubur terang. Siapa? Cucu kau sembahyang buat gini. Allahu Akbar. Dia nampak anak kau nampak kau. Gitu. Ini jariah namanya. Jadi kadang ilmu tu tak mesti kita sampaikan dengan ucapan, tapi dengan perbuatan, amalan. Contoh. Untuk cari pahala lah. Buat yang baik-baik, contohkan yang terbaik, orang ikut sampai kiamat pahala kita dapat. Wallahu a'lam. Habis. No tak. Sebab sunat, mazhab kita sunat. Ada juga pendapat kata wajib dianggap sama dengan dahi. Tapi yang mazhab kita sunat saja. Jadi lebih baik keluar dari khilaf, letak je lah. Biar semua orang tak bising. Yang berlapis tu tak ada masalah je. Pakai emas tu kalau sengaja tak ada masalah, yang makruh, bukan batal. Tapi bila dah ada musim penyakit, hilanglah kemakruhannya. Tak makruh lagi dah. Kalau memang ada keperluannya. Kalau sengaja makruh. Sekarang dah dilonggarkan. Ada kalau kita pakai lagi tak masalah. Kalau kita takut berjangkit, mana tahu, atau kita allergic abu kapet masjid kan. Boleh je. Niat pasal niat lah. Takut allergic ke apa kan. Tak makruh. Jadi masalah lah. Ini
Ini kalau tak ada apa alasan, saja-saja nak pakai, tak ada apa sebab, itu jadi makruh. Bergantung bagi kita masing-masing kan. Kita tahu kita lah. Kita ada sebab tidak kan? Orang tak tahu. Orang suka baik je. Tengok pakai mask ni, insya-Allah dia ni allergic ni. Dia ni ada penyakit ni. Dia ni mungkin tak boleh. Kita sangka baik dengan orang. Kita tahu kita. Nak sangka buruk diri sendiri. Ni pasal aku tak ikut sunnah ni. Ya saya. Sujud. Tak boleh duduk bawah. Sembahyang juga atas kursi. Yang mana sujud tu? Sembahyang duduk atas kursi, sujudnya kalau betul-betul tak boleh turun pastikan betul-betul tak boleh turun Ingat, ni banyak orang fail. Sebenarnya dia boleh. Tapi dia declare dia tak boleh. Padahal ni boleh. Kalau orang ni opini macam mana? Okey, memang tak boleh lah cerita dia. Itu saya kata kalau boleh, pastikan turun. Kalau betul-betul tak boleh, cukup isyarat. Allah Akbar. Kepala mesti melepasi lutut. Kepala mesti melepasi, kalau boleh. Kalau pinggang sakit tak apalah. Tak boleh dah. Tak apalah. Tapi kalau pinggang tak ada masalah, mesti rukuk mesti apa? Mesti bongkok kepala melepasi lutut. Kan sebaiknya betul-betul melurusi tempat sujud. Gitu. Kalau tak ada masalah pinggang, itu sunnahnya. Betul-betul rukuk untuk duduk yang tak boleh sujud, dahi betul-betul melurusi. Kalau dia sujud kat sini kena dahi betul-betul tertentang dengan tempat sujud. Gitu. Itu yang sunnahnya. Tapi kalau tak nak atau tak mampu, bezakan antara condong rokok dengan condong sujud. Condong rokok dia dah mesti lepas kepala lutut. Ini untuk rokok. Untuk sujud lebih sikit Dah sah dah. Cuma afdal dari bawah. Kalau tak boleh, ikut mana yang boleh lah. Rokok boleh segini, sujud boleh segini juga. Tak apalah, sama tak ada beza. Itu dah darurat, tak boleh buat apa. Tapi itulah elak kan. Sebenarnya pakai kursi ni zaman sekarang je ada. Dulu mana ada ke kursi. Atau kita semua sembahyang atas lantai. Bila sembahyang atas lantai, pun biasanya boleh sujud. Bila sembahyang atas lantai, memang boleh sujud biasanya. Tapi bila dah duduk ni memang dah lain cerita lah kan. Dah duduk, dah turun tu saya jadi macam tak apa, tersungkur pula. Kalau kita duduk atas bersila atas lantai, tak ada masalah biasanya untuk sujud dengan sempurna. Itu kena hati-hati. Boleh sujud tapi nak bangun susah. Bila nak bangun tak boleh, pertama betul ke tak boleh? Kalau paut boleh tak? Berpaut. Paut. Wajib paut. Apa ni? Ini kata bab ni ramai orang fail. Saya kalau dah sujud Ustaz, dah duduk nak bangun Allah, tak boleh nak bangun. Paut boleh tak? Tak boleh. Jadi kadang-kadang fungsi kerusi ni bukan untuk diduduki, untuk dipauti. Ataupun kita sembahyang dekat tepi dinding, paut dinding, paut atau tepi meja. Nak bangun, paut meja. Ataupun kalau ada tongkat, letak tongkat. Bila kita nak bangun, paut tongkat. Ya? Pergerakan tu dah banyak. Tak ada masalah. Itu pergerakan yang diperlukan, tak ada masalah. Wajib paut sebenarnya. Tapi kalau tak ada, memang tak kebetulan. Tak ada benda nak paut. Kebetulan lah, ditakdirkan ada situasi yang memang kita dah sembahyang, dah turun sujud, bila nak bangun tak ada benda nak paut, dah tak wajib berdiri. Duduklah. Memang kita tak mampu nak berdiri, sambung. Tapi daripada awal kita boleh berdiri. Cuma bila dah duduk tak boleh nak bangun. Okey, fahamkan situasi dia. Dah duduk tak boleh nak bangun. Baik. Paut boleh tak? Boleh. Wajib paut. Ceklah apa-apa untuk paut. Prepare sebelum solat. Ya, tongkat ke, meja ke, dinding ke, orang ke, tak kisah. Wajib paut. Ya, satu. Kalau tak ada benda paut, tak wajib berdiri lah. Teruskan solat dalam keadaan duduk. Sampai selesai. Lepas tu aku nak susah, nak tak nak memang kena bangun kan. Takkan orang duduk sampai mati. Memang kena bangun. Tapi apa cara sekali pun buat bangun lah. Sembahyang sunat memang boleh duduk. Sembahyang sunat, hebatnya sembahyang sunat ni, pentingnya sembahyang sunat ni, mampu tak mampu boleh duduk. Saja-saja nak duduk boleh sembahyang sunat
Malas nak bangun. Lepas wirid-wirid kan, lama wirid, nak bangun dah malas kan. Allah. Sembahyang sunat boleh duduk. Tapi sujud mesti sempurna. Wah, dia suruh berhenti lah. Kita kalau takbir kadang-kadang Allah niat dengan lapang. Dia punya selaras dia. Kalau otak cerdik boleh. Saya kata, saya pernah buat, kita dah bahas dulu. Otak cerdik boleh. Mulut cakap lain, hati cakap lain. Ni orang cerdik. Mulut cakap Allahu Akbar, hati cakap saja aku sembahyang fardu maghrib. Boleh tak try? Try lah. Biasa boleh kan? Biasa boleh. Takkan tak boleh. Itu kata tadi, mulut cakap lain. Mulut cakap Allahu Akbar, hati cakap saja aku sembahyang fardu zuhur. Tak boleh? Try, cuba try. Boleh kan? Orang lelaki paling pandai. Ya. Tak ada masalah, tak ada masalah. Pegang gelang tu. Ni sunat. Ini pun sunat. Ya, letak sini sunat. Letak sini makruh. Letak sini sunat. Tak letak pun tak apa. Macam mazhab Maliki tadi kan, dia nak gitu. Boleh. Nak macam ni pun boleh. Tanya makruh lah, makruh. Nabi tak ajar kan. Makruh je. Mana datang. Yang sunatnya gitu. Jadi ingat, sembahyang sunat, saya ulang balik. Sembahyang sunat memang boleh duduk. Tetapi rokok sujud mesti sempurna. Bagi yang sihat, sembahyang sunat nak duduk boleh, tapi rokok sujud mesti sempurna. Rokok boleh begitu. Pastikan kepala melepasi lutut, tapi sujud wajib turun betul, turun habis. Macam kita kan, kita saya sihat. Saja nak sembahyang sunat duduk. Allahu Akbar. Allah. Dia nak sujud tu mana? Tidaklah. Potong markah. Separuh. Potong. Mana boleh full. Kecuali memang tak. Tak kata. Cara duduk. Ya, cara duduk paling afdal duduk tayat awal, tayat akhir. Tayat awal lah. Nak bersila boleh, nak berlunjur boleh, atas kursi boleh. Cara duduk bebas. Tapi yang afdal tahiyat awal. Duduk tayat awal. Kalau nak sembahyang sunat duduk, pilih posisi duduk tayat awal. Bersila pun boleh. Bersila pun boleh. Kalau ni malah semualah. Lepas zikir kita bersila kan. Masa zikir kita bersila. Daripada tak buat. Nak cerita Allah nak sangat kita buat sembahyang sunat. Allah longgarkan syarat dia. Buatlah. Seolah Allah bercakap, buat dia. Aku dah longgarkan ni kan. Tak payah berdiri. Sambil-sambil malam-malam duduk-duduk tu pun. Apa pasal tak nak buat? Penting sunat ni, buat dia. Sebab nak cover fardu ni. Fardu kau tadi bukan sempurna. Dah letak khusyuk kan. Banyak ongak tu. Yang boleh cover fardu ni hanya sembahyang sunat. Nanti sakit ke akhirat besok. Allah akan cek sembahyang kan. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati shalah. First check besok sembahyang. Tiba-tiba fardu semua ongak. Semua cacat. Allah kata, tengok malaikat ada tak sembahyang sunat nak kabur ni? Malaikat kata haram tak ada. Aduh, macam ni. Sembahyang qada macam mana? Sembahyang qada tak boleh buat apalah. Orang ada qada, kasih settle tu qada dulu. Ada masa-masanya. Bila-bila masa. Bila-bila masa. Tak ada waktu haram. Waktu yang tak boleh sembahyang sunat, waktu yang tak boleh sembahyang tu sembahyang sunat. Kan? Pun bukan semua sembahyang sunat. Kita dah senaraikan dulu 7, hanya berapa? 8. 7 ke? 7 saja sembahyang sunat yang tak boleh. Yang lain boleh. Dia qada bila-bila masa. Tak ada masalah. Lepas subuh, lepas asar, tengah hari buta ni boleh. Qada, selesaikan cepat. Dah habis qada baru boleh cerita nak sembahyang sunat. Kasih selesai hutang Allah tu. Ya? Habis. Wallahu alam. Moga Allah beri berkat, moga Allah qabul. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman 'afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina syarra ma qadait. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.